lupakan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 1 Mac 2024. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini hari Jumaat. Salam Jumaat, salam penghulu segala hari. Kata orang Sugi, hari Jumaat ini adalah hari yang penuh dengan keberkatan. Jadi apa kata kalau kita mulakan hari kita di tengah hari ini pun tak ada masalah. Kita doakan yang baik-baik. Semoga kita dikurniakan kesihatan yang baik. Semoga kita diberi keselamatan, keberkatan dalam hidup, insya-Allah. Wow, sejuk hati saya bila berkata sebegitu. Tetapi bercakap mengenai kesihatan, Syira, saya pasti ramai dalam kalangan penonton kita sekarang ini tengah mengadulah, panasnya cuaca. Betul. Setiap hari ingatkan anak-anak supaya minum banyak air dan diri mereka sendiri, sebab memang seperti mana yang kita sedia maklum, Malaysia sekarang ini tengah mengalami gelombang haba dan setiap hari di laman-laman Facebook Malaysia pun mereka sentiasa mengingatkan kita supaya menjaga kesihatan kita, memberikan kita update-update terkini berkaitan dengan cuaca di Malaysia. Betul tu. Dan bercakap mengenai gelombang haba ini juga, gelombang haba mula melanda di beberapa kawasan, antaranya di kawasan Pokok Sena di Kedah yang mana merekodkan suhu panas tahap 2 atau gelombang haba setakat semalam lah. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan di Facebook juga ada memaklumkan bahawa gelombang haba ini merujuk sebenarnya Sugi kepada suhu maksimum harian antara 37 hingga 40 darjah Celsius sekurang-kurangnya selama 3 hari berturut-turut. Semalam pun saya melihat perkongsian di Instagram rakan saya yang di mana suhu yang dicatatkan di Kuala Lumpur 40.5 darjah Celsius. Alamak panasnya. Tapi apa pun, ini adalah sesuatu yang berlaku secara semula. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah sentiasa minum banyak air, dan kalau tidak ada aktiviti luar, duduklah di rumah. Anak-anak tu saya tahu musim cuti sekolah, tapi mungkin anda boleh fikirkan aktiviti-aktiviti yang di mana mereka tidak perlu berada di bawah suhu yang panas, kan? Dan kita pula nak weekend, nak hujung minggu ini, mungkin ibu bapa giat untuk melakukan persiapan dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh sediakan juga air untuk anak-anak, sediakan payung, dan kalau boleh kita, sebagaimana yang Sugi katakan tadi, kita terhadkan sedikit aktiviti di luar rumah. Betul tu. Dan bercakap mengenai hujung minggu ini, ada sesuatu yang akan berlangsung pada hari Ahad ini, iaitu AJL yang ke-38. Saya pasti ramai dalam kalangan mereka tengah bersiap sedia untuk memberikan sokongan sepenuhnya buat artis-artis kegemaran mereka. Hari ini hari Jumaat, Sabtu, Ahad, ini kata orang pecutan terakhir untuk artis-artis kita, peserta-peserta kita untuk lakukan rehearsal, untuk double check semuanya, dan debaran ada dengan kita di studio. Di studio pun saya sekarang ni berasa debar-debar. Bergetar-getar ni. Takutlah kalau terlalu banyak saya fikirkan penonton marah. Jadi apa kata kita terus bersama dengan Marsha Mila dengan lagunya Darah. Silakan. Sisa-sisa memori bertukar.
sihat? Alhamdulillah. Hoping tapi Alhamdulillah. boleh. Okey, baik. Baik, okey Marsha, sila duduk. Marsha untuk duduk. Pasti penonton. Walau untungnya boleh dengar Marsha nyanyi lah macam tu. Jangan risau. Hari Ahad ni anda boleh dengarkan. Versi yang sedikit berbeza daripada yang tadi. Wow. Baik. Terus tadi macam terconfuse kejap ni untuk AJL ni dengan yang untuk ni. Okey, baik. Marsha, Okey, mungkin Marsha boleh kongsikan bagaimana persiapan tinggal 1 hari lagi? Saya rasa dari segi persiapan pretty much settle dah. It's just that dari segi persiapan kesihatan kita orang. Sebab makin lama makin dekat, makin crucial ke orang punya dia punya kesihatan pun makin macam menurun kan dengan keadaan suasana dekat sana yang tengah berhabuk dan sebagainya. So kita orang ni kena cukup tidur, kena cukup minum air dan sebagainya. Dengan cuaca sekarang panas memang kena jaga kesihatan lah. Maksudnya rehearsal semua dah settle lah untuk kesihatan. Sekarang ni tumpuan untuk kesihatan. Ya, dengan mental kita. Okey, Marsha, kita semua sedia maklum. Dari kali pertama Marsha menjejakkan kaki di AJL, di pentas AJL, kekuatan vokal Marsha ni satu fenomena. Alhamdulillah. Adakah kita akan melihat satu lagi fenomena kekuatan vokal Marsha untuk AJL tahun ni? InsyaAllah. Apa yang Marsha boleh katakan yang Marsha akan nyanyi sebaik mungkin. Dan Marsha akan cuba untuk bagi yang terbaik dari Marsha. Sama ada dia akan jadi fenomena, itu kita macam husnuzon lah. Okey. Tetapi ada apa-apa yang ingin dikongsikan dari sudut konsepnya? Tadi kata lagu yang akan dibawa itu ada kelainan sedikit. Ada sedikit. Tease ke? Teaser, okey. Mungkin saya boleh ceritakan apa yang cuba saya sampaikan melalui Dara, sebab selalunya saya fahamkan lagu ni macam dimadukan dan sebagainya lah kan, dia ada orang lain dalam kehidupan. Tapi dalam hal lagu ini untuk AJL, I twist sikit lagu ni sebab yalah lirik kan dia very meluas kan. Jadi untuk kali ni Marsha cuba nak sampaikan dari segi alter ego seseorang, berlawan dengan alter ego kita yang suara-suara jahat tu. So kita nak hapuskan suara-suara jahat dan jadi orang yang lebih baik, lebih positif dan sebagainya. Okey, saya tengah fikirkan konsep dia ada suara-suara jahat. Wow. Bisikan-bisikan di kiri kanan tu. Apa yang I boleh share sedikit lagi adalah tajuk pun darah, so boleh agak-agak lah kan. Adakah pentas akan berdarah? We'll see. Okey, baik. Marsha, mungkin Marsha ada sedikit harapan untuk penglibatan Marsha untuk AJL tahun ni. Okey, Marsha tak adalah letak harapan yang sangat-sangat tinggi sebab saya rasa ini dah kali ketiga. All I want to do for AJL this year is to have fun. Tak mau rasa kompetitif, because kadang-kadang bila kita rasa terlalu kompetitif, dia akan membawa kita jadi lagi stres. So I want to have fun on stage, and sebab kita pun tengah nak cuba preparekan diri kita untuk benda yang lebih besar lagi, contohnya konsert dan sebagainya. So I just want to bring the best out of me on stage and just enjoy, macam bayangkan ini konsert Marsha Milan lah macam tu. InsyaAllah. Sukalah bila Marsha berkata yang tidak mahu fikirkan yang bukan-bukan sebab ia akan menyebabkan awak rasa lagi stres. Betul. Tetapi nak tahu, walaupun ini kali ketiga, ada tak debaran tu rasa memang betul. I think it's normal for everyone to feel that, especially, I mean, tak kisahlah you dalam apa-apa situasi pun. It's just how we banter that thing in our brain. Tapi Marsha, macam mana Marsha banter? Susah. Mungkin boleh ada kita pun dalam hati macam mana. I'm still looking for a solution. Besok kalau aku ada self-talk lah. Ada, yes. I think our ambience kena benda yang bagi kita feel the drive to feel motivated dan sebagainya. We have to have that people. We have to go. Macam kalau Instagram macam Marsha sekarang kan, I don't want to baca benda-benda yang tak perlu, but more like affirmation, and because that one will boost my confidence lah, to not think benda-benda yang tak perlu. Akan beri aura juga kepada kita nanti kan. Okey, tadi saya sedia maklum Marsha bagi tahu just nak have fun di pentas AJL. Tapi bagaimana Marsha sendiri lihat persaingan antara rakan-rakan artis di sana? Dia tiap tahun persaingan dia hebat. So no doubt about that. Cuma tahun ini I see a lot of female singers yang menonjol sikit kan. So but for me, I think macam Marsha cakap tadi, I don't find this competitive. I tak nak fikir dia benda yang competitive, because at the end of the day it will drain you out. So bagi Marsha, macam I know that everyone ada kekuatan diorang masing-masing. This penyanyi dia ada this
strength dan sebagainya. So Marsha, I believe that saya pun ada strength saya tersendiri, so I just need to enhance that je lah. Okey. Saya pasti artis-artis lain pun mungkin ada cara mereka yang tersendiri. Kan sebab yalah dah nak performance tu takkan nak fikirkan benda-benda yang bukan. Betul. Kita nak block segalanya, kita nak fokus. Macam saya artis pula. Boleh dia nak tak rosak nanti lagu awak Marsha. Apapun Marsha, mungkin Marsha ada pesanan buat peminat Marsha dan mungkin boleh ingatkan mereka supaya mereka menonton AJL yang ke-38. Okey, jangan lupa untuk saksikan AJL 38 dan jangan lupa untuk undi mana-mana yang boleh undi Marsha Milan. At the same time nantikan Marsha akan keluarkan lagu baru. Tapi itulah kita akan update dalam social media sendiri. Apapun doakan agar perjalanan kami di AJL dipermudahkan, diberikan kesihatan yang terbaik insya-Allah. Tapi tak apa kalau awak nak tease lagu baru tu sikit kat sini boleh je. Alamak, dah lupa liriknya. Tak apa. Kita fokus untuk persembahan hari Ahad dahulu. Terima kasih banyak Marsha and enjoy the show. Thank you. Alright. Tapi sebelum tu saya nak tanya Marsha dah siap baju raya belum? Dah siap lah geng kita. Dah. Dia macam 60% repeat, 40% baru. Okey. Ada tema ke? Warna tak tahu, masalahnya my family memang jenis surprise. Surprise me. So macam okeylah, tengoklah kalau ada. Kalau tak ada baby. Okey, baik, dan saya pasti ramai juga sekarang ni tengah memikirkan baju raya tahun ni nak apa tema color apalah, konsep apa dan sebagainya. Dan sekarang ni juga banyak fashion show berkaitan dengan baju raya, Syira. Jom kita saksikan paparan ini. Komited dalam memastikan wanita plus size tampil bergaya di pagi Aidilfitri, jenama Miss Claire tampil dengan lebih 50 koleksi busana raya pada tahun ini. Rekaan yang menarik dengan pelbagai warna-warna pastel pastinya memberi banyak pilihan buat mereka yang ingin mencari kelainan dalam berfashion. Inspiration from the unity of Malaysian lah. So kita ambil daripada basically kita punya penduduk kat Malaysia ni banyak bangsa kan, like Indians, Malay and then Chinese. So kita gabung the elemen the budaya kat situ. So the cutting like traditional, kita make it modern lah. Dia make it modern and then make it kita tak usik lah traditional punya cutting yang macam tu. Basically kita orang keluarkan colour pastel ni sebenarnya ada orang yang berani, orang yang plus berani berfashion tau. So kita tak nak limitkan dia orang untuk colour yang gelap saja untuk dia orang hide, dia orang punya curve lah. Dia orang sebenarnya bukannya tak cantik, dia orang boleh untuk cantik sebenarnya. Cuma kena pilihan colour yang baju dan dia orang punya yakin untuk pakai baju tu sebenarnya. So everyone for me is actually untuk you nak pakai colour apa pun sebenarnya boleh as long as you confident untuk menggayakan baju tu. Collection diorang kali ini kita boleh nampak banyak juga material-material yang sangat selesa, especially dengan cuaca kita yang macam kita tahu it's getting hotter sekarang. Lepas tu keselesaan untuk kita bergerak bebas tu penting, especially untuk wanita-wanita agam. Dia kenalah selesa. Tengok yang first collection, yang first part tadi, yang paling saya suka yang plate tu, petak-petak tu. Saya suka yang petak-petak. Yang saya paling suka yang jenis material macam timbul macam brocade macam ni, dan ada satu yang jenis macam loose untuk kita senang buat kerja di dapur. Untuk saya plus size, saya memang sangat yakin untuk saya nampak cantik sebab hak untuk kecantikan tu semua orang perlu ada. So kita bahagikan diri kita untuk kita nampak cantik dan confident. Dia pelbagai fashion raya, bukan orang kurus-kurus ibarat model je yang pakai cantik, tetapi untuk mereka yang berbadan sedikit gempal pun ada fashion dan cantik sebenarnya kalau kena pada gayanya. Betul, setuju tu Syira, dan kami di WH akan berkongsi bersama dengan anda koleksi-koleksi raya tahun ini dari masa ke semasa. Jadi anda bagaimana pula, apakah tema raya atau baju raya anda tahun ini? Jangan berahsia bersama dengan kami, kongsikannya bersama dengan kami. Baju tak apa, jangan kita berahsia. Kalau baju tak apa, tetapi kalau rahsia antara suami dan isteri?
Itu yang kita nak bincangkan. Mungkin ada benda yang kita kena rahsiakan daripada orang luar. Ada perkara yang kita boleh kongsikan kepada mereka yang bertauliah ataupun berwibawa. Tapi yang dirisaukan sekarang adalah menjadi trend apabila rahsia rumah tangga dikongsikan di social media. Dah bukan lagi rahsia, ramai yang tahu tentang masalah rumah tangga kita. Biasa saya ada satu peribahasa dalam bahasa Tamil. Biarlah saya tak adalah nak sebut dalam bahasa Tamil, tapi biasanya orang kata rahsia rumah tangga tu biarlah 4 dinding dalam rumah tu sahaja yang tahu. Tidak perlulah orang luar ketahui, melainkan ianya sesuatu yang menggembirakan. Tetapi ada orang pula berkata, tak apalah, saya rasa lebih elok kalau saya berkongsinya sebab bukannya rahsia apa pun. Itu best friend saya, ibu saya. Lain orang mungkin lainlah pemahaman mengenai rahsia ini kan Sugi. Jadi anda pula penonton-penonton bagaimana? Apakah definisi rahsia dalam rumah tangga anda? Kongsikan kepada kami untuk kami ajukan kepada panel, untuk kami ajukan juga ataupun kami bacakan untuk tatapan penonton-penonton yang lain juga. Dan buat masa sekarang kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kenapa tak betul saya awak balik lambat hari ni? Saya dari rumah bonda, pasal lepak dengan kawan. Pasal apa ni? Kenapa serabut sangat ni? Lepak mamak, takkanlah nak pakai kot yang kasut kilat semua. Saya tanya je pun. Awak tak beritahu saya pun awak lepak dengan kawan awak. Saya ingat pasal bisnes. Itu sebab pentingnya awak beritahu saya. Kita orang lepak, bincang masalah. Saya bagi tahu diorang, dia orang bagi solution. Kalau saya beritahu awak, nanti awak sibuk nak tanya. Awak kata saya ni penyibuk? Saya ni isteri awak tau. Kita dah janji kan apa-apa pun kita share sama-sama. Oh, kita janji. Macam mana saya nak tepati janji saya kalau awak tak buat macam tu? Awak cakap ni, saya tak faham lah. Awak cerita apa dekat ibu? Cerita apa? Tak ada. Awak cakap dekat ibu yang awak syak saya ada skandal. Betul? Amanda, awak baru syak je. Awak tak confirm pun lagi. Awak tahu tak, bila awak cakap macam tu, itu dah jatuh fitnah. Awak tak fikir ke apa yang ibu akan fikir pasal saya? Menantu tetap menantu. Sepatutnya awak sebagai isteri, jaga aib suami. Bukannya jaja cerita kat orang lain walaupun ibu awak sendiri. Dah mula-mula sedutan drama tu pun dah membuatkan topik kita panas pada hari ini, dan pelbagai komen daripada penonton-penonton sekalian pun membuatkan saya merasai bahang topik pada hari ini. Awak nak bacakan? Saya baca boleh? Saya baca satu dulu sebagai mukadimahnya daripada Puan Halijah Hanif dulu. Baik. Salam sayang semua, hal rumah tangga tak boleh kongsi dengan semua orang kecuali keadaan jadi terlampau bermasalah. Tanya pandangan dengan orang yang betul-betul rapat tu kira okeylah. Dengan ramai orang tak perlu sangat, kata Puan Halijah. Okey, betul. Saya setuju. Saya rasa saya setuju dengan apa yang Puan Halijah mengatakan, tetapi tak tahulah tetamu-tetamu kita bersetuju ataupun tidak. Di studio kita bersama dengan pasangan suami isteri, Kat Parish dan juga Syikin Mak Embong. Sihat kedua-duanya? Alhamdulillah. Sedondon. Itulah tak sengaja sebenarnya. Tak sengaja. Okey, kami percayalah tak sengaja. Dan dari hujung sana Syirah, kita bersama dengan tak lain tak bukan Encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi kita. Sihat Encik Zaid? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah. Okey, baik, sebagai mukadimahnya mungkin elok ataupun moleklah saya tujukan terlebih dahulu kepada Encik Zaid. Kita bercakap tentang rahsia rumah tangga. Sebentar tadi saya dan juga Sugi ada katakan bahawa rahsia rumah tangga ini berbeza mengikut orang. Ada orang rasa rahsia kewangan antara suami isteri bukan lagi sesuatu peribadi. Ada orang rasa prestasi anak-anak bukanlah sesuatu untuk disorok antara suami isteri. Boleh, tak ada masalah untuk dikongsi. Tetapi rahsia dalam rumah tangga apa yang perlu kita faham sebenarnya Encik Zaid? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin cakap. Betul, rahsia rumah tangga ni satu benda yang orang kata itu sajalah kita ada kot. Rahsia rumah tangga, kalau kita tengok perkataan rahsia itu sendiri, dia terbalik dengan open, terbuka. Kan dia setiap benda dalam dunia ni dia ada pasangan dia. Rahsia terbuka. Yang terbuka tu tak semestinya semua orang tahu, kena tahu kot sebab tak semua orang nak tahu pun pasal kita kan. Kena ada juga sesuatu benda, elemen yang privacy. Kalau tengok rahsia rumah tangga, dia ada 4 elemen besar dia. Pertama sekali, itu adalah asas kepercayaan. Trust. Asas kepada kepercayaan ialah kebolehan jaga rahsia.
Kalau tidak, cerita je semua keluar, semua bocor, habislah kan. Siapa nak percaya kat kita. Yang kedua, privacy. Privacy di zaman data ni, zaman sekarang ni data is king, betul tak? Betul. Segalanya data. Jadi kalau benda tu bocor, dia boleh mengancam privacy. Keluarga dah boleh, macam Syirah sebut sikit tadi, boleh mengancam kewangan juga. Betul. Scam dan sebagainya, orang boleh guna benda tu untuk membahayakan kedudukan kita. Yang ketiga ialah rahsia rumah tangga ni penting asas kepada open communication. Sebab kalau tak ada privacy ni, kita nak open pun tak berani. Betul. Kan? Which is related dengan yang keempat, iaitu hilang perasaan takut dan bimbang antara pasangan. Kat dengan Syikin tak ada rasa takut apa-apa. Nak balik kerja stres kan? Balik kerja stres nak cerita. Boleh je cerita. Sebab dia tahu Syikin akan jaga rahsia dia. Dan sebaliknya pun sama. Kalau tak ada benda tu, aduh, nak share kat mana kita kan? Payah juga. Yelah, dan nama suami dan isteri. Betul. Kalau antara pasangan pun kita rasa takut macam tak kena. Betul. Kan? Betul. Jadi bagi Syikin dan juga Kat, apakah antara elemen-elemen yang dianggap sebagai rahsia? Tidak perlulah dikongsikan bersama orang lain. Dia banyak sebenarnya rahsia. Banyak rahsia. Banyak rahsia kan. Ada rahsia yang kita boleh share, ada rahsia yang kita tak boleh share. Rahsia yang boleh share dengan isteri, rahsia tak boleh share. Ada benda aku tak boleh share ni. Tapi kadang-kadang, maaf saya mencelah, kadang-kadang kita tahu benda tu tak boleh share, tapi dalam hati ni, aku macam tak share lah dengan kawan aku. Rasa tak macam tu? Itulah jadi macam, kau jangan cakap orang tau. Lepas tu kawan pula dah tahu rahsia tu. Ramai tahu. Kau jangan cakap orang tau. Dia cakap aku. Itu jadi benda tu berjangkit. Sebab itu nama dia rahsia. Rahsia. Tapi bila kita nak selongkar, kita tak nak selongkar yang benda yang open. Kita nak selongkar benda yang rahsia. Dia ada rahsia. Dia tengok. Contoh, tengok benda. Benda yang tersorok tu lagi orang nak tengok. Betul. Kan? Betul. So bila kita buka topik rahsia di dekat orang, orang lagi nak mendengar. Lagi suka. Lepas tu dia orang akan cakap, dia orang tu tak happy sangat. So benda tu yang akan efek relationship antara suami dan isteri. So sebab kita kena berahsia. Banyak apa cerita-cerita dekat Selok Akasia ke semua kan. So drama-drama ni sampai saya buat lagu sebab tu. Sebab drama yang berlaku dekat rumah ni sekarang ni dah berlaku dekat luar. Lepas tu orang akan nampak dan orang akan menokok tambahkan lagi. Faham. Apatah lagi kalian berdua nama yang dikenali. Mungkin kalau boleh saya sentuh sedikit. Kita faham apa yang Abang Kat katakan tadi. Tetapi untuk Kak Syikin sendiri, nama kalian berdua dikenali, peminat-peminat kalau boleh sekecil-kecil pun nak tahu hal yang berkaitan dengan kalian berdua. Tetapi apa agaknya aspek yang dalam rumah tangga kalian berdua yang kalian berdua je kalau boleh tak nak orang lain tahu? Mungkin cerita dalam bilik tidur mungkin. Mungkin juga rahsia pasangan yang kita tak boleh wawarkan dalam aspek rumah tangga kalian berdua, Kak Syikin. Macam saya banyak benda macam dari segi masalah rumah tangga ataupun benda kecil dari segi financial ke apa ke. So seboleh-bolehnya benda tu biar kami berdua saja yang tahu. So macam bila kita ada masalah, salah faham ke kadang-kadang pasal kerja ke, benda yang kita tak perlu nak expose, kita tak payah expose. Saya lebih suka tunjukkan kepada semua orang yang rumah tangga yang bahagia, happy, tanpa masalah. Sebenarnya masalah tu ada. Kan? Dia macam-macam cabaran, especially of course lah kan. Kan banyak kan. So cuma benda-benda tu mana yang kita boleh kita simpan seboleh-bolehnya. Sebab kalau ada benda yang rasa macam tak kena ni, so kita bincang berdua. So lebih senang bincang berdua dan kita selesaikan berdua macam tu. Okey. Ini pandangan daripada ketiga-tiga tetamu kita dan mungkin nanti kita nak tahu apa antara cabaran. Tapi selain itu kami nak juga anda dengarkan pandangan orang ramai berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Pada saya memang kena berceritakan segala benda dalam kehidupan, which is sebab kalau kita terlalu menyimpan, dia akan jadi salah faham dan juga tak dapat memahami kedua belah pihak. Jadi berterus terang itu adalah lebih baik daripada berahsia. Sebab kalau tidak berterus terang yang kita dapat tahu sesuatu perkara tu daripada mulut orang lain, itu akan menimbulkan salah faham antara suami dan isteri. For me, like to be in a relationship, we have to be open-minded and kena sentiasa jujur je dalam setiap perkara. Whatever it is, apa you rasa ke, you kena terus cakap. Jangan simpan-simpan sebab
Kalau simpan itulah bila you pendam, one day meletup, itu yang risau. Janji trust each other. Sebab kalau kita dalam subconscious mind kita fikir dia ni tak setia lah ni, dia ni banyak rahsia lah ni, jadi perkara tu boleh berlaku tau in future. Jadi kami suami dan isteri memang dah cakap be positive, just support each other, trust each other dan minta Allah yang jaga. Kalau tanya saya dan juga isteri saya, kita orang memang share semua segala rahsia lah. Even social media saya adalah handphone dia, social media dia adalah handphone saya. Semua password dia tahu, password bank pun dia tahu. Sangat penting untuk kita communicate dengan pasangan kita walaupun benda tu rahsia. Rahsia ni boleh nak cerita semua. Mungkin bagi saya ceritalah semua benda dengan suami. Kita kan pasangan hidup semati. Ya. Kita harus cerita. Ya, saya memang suka share everything dengan suami saya. Jadi apa-apa pun dia tahu. Itu yang dipanggil transparansi antara suami dan isteri. Segala-galanya dikongsikan dan ini komen daripada Nurul Atelia. Dari awal perkahwinan sampai sekarang dah 22 tahun dalam perkahwinan, saya lebih suka tidak berkongsi dengan orang luar kerana bagi saya aib saya nak suami biar suami dan saya sahaja yang tahu dan kami akan perbaiki sesama kami. Kadang-kadang kita bagi tahu orang luar pun belum tentu masalah kita selesai. Itu cerita antara kisah rumah tangga kita dan juga orang luar. Kalau boleh saya ajukan sebelum kita ke Zaid, Encik Zaid, kita terus kepada Syikin dan juga Kat sendiri. Kadang-kadang dalam rumah tangga ini kita nak jaga hati pasangan. Ada perkara yang berlaku kepada diri kita, kita tak nak bagi tahu pasangan. Pernah berlaku dalam kalangan kalian atau tidak? Semestinya. Okey, apa melibatkan apa tu? Semestinya. Sebab contohnya macam past stories kan, benda-benda yang lepas. Seelok-eloknya macam bagi saya kita tak perlu nak bercerita benda yang lepas sebelum kita kenal each other. Sebab kita tak tahu kadang-kadang pasangan kita mungkin rasa macam kenapa macam ni, kenapa macam tu. Mungkin ada perasaan cemburu ataupun mungkin bila kita dah bercerita benda tu akan lagi deep. So untuk mengelakkan, macam saya cakap dengan husband saya, tak apa Labi, your past story is your story, my story is mine. So kita start daripada perkenalan kita sampai ke hari ini. Itu yang saya kira. Okey, tetapi ada orang tidak menyukai apa yang dikatakan oleh Syikin. Mungkin tidak bersetuju, bukan tidak menyukai, tidak bersetuju sebab kata mereka, saya lebih rela tahu segala-galanya daripada orang luar yang memberitahu saya. Jadi bagi Kat sendiri bagaimana? Dia macam inilah. Cerita yang best memang best. Cerita yang tak best memang orang akan share. Itulah satu benda. Tapi bagi saya tak nak tahu cerita lama dia dan saya tak nak cerita lama saya. Tetapi apa benda-benda yang important saya akan cerita, yang akan menggugat. Macam contoh lagu-lagu saya. Dia tanya, lagu ni untuk siapa? Lagu ni untuk siapa? Of course, saya akan cakap. Lagu-lagu saya memang ada kena-mengena dengan... Ini lepas kahwin ke sebelum kahwin? Sebelum. Lagu-lagu sebelum. Kita cerita habis. Ni lagu ni pasal ni. Lagu ni pasal ni. Sebab saya, lagu-lagu saya kebanyakannya semua ada kena-mengena dengan kehidupan saya. Jadi, saya bercerita dengan dia. Saya cerita pasal... Bukan relationship saja. Saya cerita pasal keuangan, saya cerita pasal macam mana saya struggle, macam mana dia nak tackle saya punya kemarahan apa-apa. Semua saya cerita kat dia. Sebab benda-benda ni, kalau saya cerita benda yang deep, yang tentang dulu dia ni dulu tu memang tak best. Memang takkan best. Bahaya, takkan best. Walaupun benda tu tak ada apa, akan jadi dendam. Betul. Akan jadi dulu dia buat macam ni. Mesti sekarang ni dia buat macam ni. Kan? Macam satu lagi, sharing information about yang macam tadi ada cakap pasal handphone lah semua. Yes. Of course saya akan bagi semua password, semua saya akan bagi. Apa-apa jadi kat diri kita tak tahu. Betul. One day tiba-tiba one of us tak ada ke apa-apa. So we have to know that. Kita kena tahu kita ada rahsia tu. Kan? Kita tak tahu lah orang lain kan rahsia. Kena tutup sikit. Ada dalam foto. I bagi you password. Tak ada. Password ada. Tapi password untuk galeri tak ada. Ada benda dirahsiakan. Ada. Semua diberi. Tak semua diberi. Password semua I bagi. Tapi password dalam application tak ada. Sebenarnya. Itu mungkin cerita daripada Kat. Kat sendiri bagi tahu ada perkara yang Kat boleh ceritakan dekat Syikin supaya tak timbul salah faham di kemudian hari. Tetapi Encik Zaid, kita nak tanya juga dalam kita bercerita rahsia
kita kepada pasangan, perlu ke kita untuk melihat karakter pasangan itu sendiri? Mungkin ada orang rasakan ada perkara yang kita boleh tipu sunat katanya. Perlu ke untuk kita lihat karakter pasangan? Betul-betul. Setuju. Dia macam inilah saya rasa lah. Dari segi kita kalau kita berbalik kepada pegangan Islam lah, pun diajar supaya ada benda kita tak perlu share. Jangan buka aib. Kalau benda tu tak membantu, malah betul kalau cerita lama tu, saya setuju dengan Puan Syekh sebut, cerita lama tu kalau tak ada faedah tambah nilai, value added kepada current relationship, baik tak payah. Sebab nanti dia jadi salah faham. Dan saya rasa orang yang dah masuk relationship baru ni, mereka faham dua-dua ada sejarah. Betul tak? Jadi tak perlu untuk diungkit balik dua-dua pihak lah, ataupun voluntarily kita bagi tahu saya dulu macam ni. Kalau benda tu kita rasa itulah. Saya rasa kalau tambah setengah jam lagi keluar macam so kita so maksud dia kalau tak perlu tahu. Jadi kita move on dengan kita pandang ke hadapan lah. Sebab kalau dari segi Tuhan pun dia kalau dia dah ampunkan dosa kita tu, tak perlu dah kita ungkit balik. Kecuali memang kita masih buat benda tu, mungkin kena bagi tahulah. Dan rahsia ni kalau kita boleh tambah sikit, dia antara dua suami isteri sepatutnya tak ada rahsia lah. Betul. Bagi semualah password. Sebenarnya tak ada rahsia ni, free, betul tak? Tak ada nak risau apa-apa. Bunyi telefon ting apa ke, okey tengoklah, tak ada apa, I have nothing to hide. Lega, bebas. Berbanding dengan orang yang banyak rahsia, dia rasa macam kenapa bunyi banyak phone ni kan? Dia mula kan ting ting ni something. So dia dah jadi stres dalam hubungan, dan stres tu dia akan berjangkit. Selagi tak settle yang tu, berjangkit yang lain. Lama-lama kita tak tahulah mana hala tuju hubungan. Itu yang mula masuk toilet bawa phone tu. Macam isu. Saya kat sini siapa dengan mesej abang tu? Kita orang selalu biasa bunyi malam-malam, tapi order. Bisnes tak apa. Betul. Tapi itu bagus. Kalau kita lihat dari konteks yang berbeza, sekiranya seseorang berkongsi segala-galanya daripada masa lampau mereka dengan pasangan, ianya boleh memberikan pasangan mereka trust itu. Betul. Ataupun kedua, memberikan mereka rasa takut tu. Dulu dia macam ni, lepas ni dia macam ni lagi tak? Itu pun masalah juga. Tetapi kalau dah kongsikan, bagusnya dia ni, dia jujur dengan saya. Jadi bagaimana anda melihat situasi sebegitu? Dia akan jadi orang cakap berjaga-jaga. Dia akan jadi berjaga-jaga. Dia pernah cerita aku macam ni. Dia pernah cerita kat aku yang dia pernah buat macam ni. So aku kena jaga-jaga. Dan bila berlaku satu benda yang konon-konon tak dapat dihubungi, benda tu akan bermain dekat isteri kita. Betul, menghantui. Apa benda buat ni? Apa ada benda dia buat. Cakap pergi studio tapi tak angkat phone. Mula. Dan kadang-kadang kita ada awkward moment. Kadang-kadang kalau kita buat salah kan, dia macam ada isteri akan tahu suami itu buat salah. Naluri seorang isteri tu Kalau kita buat salah, kalau kita ada kongsi satu sejarah, lepas tu kita buat muka tak bersalah. Tak, I tak buat apa-apa. kan? So dia akan teringat. Itu obvious sangat. Trigger, yes. Memang benda-benda situ kadang-kadang kita terkejut. Dia terkejut buat terkejut lah. Buat terkejut. Baik. Dan mungkin Syikin boleh kongsikan, mungkin selama ini dah berkahwin dah nak setahun ya. Okey. Pernah tak? Ini situasi saya nak tanyalah, dalam rumah tangga anda, pernah tak sesuatu yang awak baru dapat tahu, lepas tu macam kenapa selama ni saya tak tahu, awak berahsia dengan saya ya? Pernah tak ada situasi sebegitu? Tak pernah. Sebabnya kadang-kadang benda tu benda yang tiba-tiba terjadi. Lepas tu bila dia pun cakap, inilah cerita-cerita dia. Macam, ya ke? Okey. Lepas tu at least dia dah bagi tahu saya. So saya dah tak ada nak korek lagi dalam ke apa benda. Bagi saya macam, ya ke? Contoh kan. Sebagai saya macam, ya ke? Okey, tak apa. At least dia bagi tahu saya. Itu je. Kurang-kurangnya tahu. Kurang-kurangnya tahu. Sebab dia dah bagi tahu semua. Sebab yang penting macam sekarang, phone saya dengan phone dia, kita boleh tukar. Maksudnya kalau phone I ringing ke apa, dia tahu I punya password, dia tahu I punya WhatsApp, dia tahu everyday I message dengan siapa. Same goes with him. Termasuk dia punya social media semua. So bagi saya memang tak ada rahsia apa-apa. So kadang-kadang biasalah ada yang cakap, ni kawan lama I kan. Okey, siapa dia sebenarnya kan? So dia cerita-cerita. Okey. So at least I dah tahu dah tempat tu. And then
rasa macam okeylah. Dia kita orang kenal ni, saya bagi satu buku ni ah. Ini dia tadi saya. Open book ya. Open book. Basically bukan cerita yang cerita-cerita kita ni bukan cerita-cerita yang macam tadi tuan cakap kan yang akan merosakkan hubungan. Dia ada cerita-cerita yang akan merosakkan hubungan tu betul ada. Cuma tak payah share lah. Kan benda tu tak penting pun, tak ada membantu kehidupan pun kan. Lainlah kalau dulu kan I masak tempoyak dengan itu lain kan. Itu added value tu. Jangan sorok. Saya belajar dekat ni dengan orang ni sebulan. So benda-benda cerita tak apa, added value tak apa. Okey, baik. Dan tapi kalau kita bercakap tentang rahsia rumah tangga, kita berpegang kepada perkataan rahsia itu. Kadang-kadang rahsia ni sukar untuk dipendamkan. Makin kita, terutamanya bagi wanita, kita ni kalau wanita, kalau kita susah hati, kita akan pastikan semua orang di sekeliling juga turut susah hati dengan kita. Wow. Saya susah hati dia. Kita tak boleh pendam benda. Bukan pasal tu, dia nak share satu lagi nak simpati. Betul. Lepas tu kadang-kadang orang ni dia nak rasa aku faham. Aku faham tu kat semua orang kan. Cakap kat kawannya, aku faham perasaan kau. Padahal dia tak faham pun. Dia cuma nak dengar, aku faham. Betul, you betul. Sekurang-kurangnya emosi kita dah stabil. Kita dah mengurangkan beban emosi. Okey, baik. Encik Zaid, berbaki beberapa minit sahaja lagi sebenarnya. Kita suka bersembang topik ini dengan tetamu kita. Tetapi untuk mereka-mereka di luar sana, mungkin Encik Zaid ada sepatah dua kata ataupun nasihat kepada terutamanya pasangan suami isteri dalam keadaan media sosial sekarang ni kan. Apa nasihat Encik Zaid tentang jagalah rahsia rumah tangga ini serapi yang mungkin? Betul. Jadi berbalik kepada apa kita bincang awal-awal tadilah, trust. Foundation of trust tu kan, asas kepada kepercayaan itu adalah asas kepada kebahagiaan rumah tangga. Rumah tangga kita ni macam syurga kita boleh masuk buat apa saja dalam tu. Tapi kalau kita cerita kejap bocor, cerita kejap keluar dalam sosial media, kita pun akan rasa takut. Tapi kalau saya pinjam pepatah Tamil tadi kan, kalau benda tu happy, seronok, saya rasa tak ada masalah. Kan itu pun perlu minta izin dengan pasangan. Boleh tak? Contoh saya sendiri kalau cerita pasal anak-anak berjaya buat tu berjaya ni, sebelum saya share saya minta izin isteri saya dulu. Boleh sesuai tak kalau I share benda ni? Dia kata, macam tak sesuai. Tanya tuan diri dululah. Tanya anak-anak. Maknanya bagi kita nampak macam sesuai, tak semestinya anak-anak tu nak orang tahu. So sama-samalah kita pakat jaga rahsia. Tapi pada masa sama guna konsep yang Syirah cakap tadi, kalau pendam lama sangat pun dia makan dalam. Tak boleh juga. Dia jadi barah kat dalam kan. So boleh share. Jadi konsep sharing tu biar ada had dia. Ada limit dia dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, insya-Allah bahagialah, selamat kita. Okey, Encik Zaid, tapi saya ada soalan. Kalau si isteri shopping tanpa ketahuan suami, guna kredit kad suami, dia berahsia boleh ke? Ni tak jadi rahsia. Kejap dia keluar dekat phone suami. Ting. Betul notification. Ini tapi suami akan rahsiakan yang dia tahu. Bagus. Dia jaga. Yalah kan. Macam kita orang sebab akaun kita apa pun dia kena make, I kena approve. So kita dua-dua kena tahu. Kita Menteri Kewangan. Yes, kita Menteri Kewangan. Exactly. Okey, baik para isteri, kalau shopping boleh berahsia, kalau benda-benda yang lebih serius kita tak payahlah berahsia bersama dengan pasangan kita. Sama juga dengan si suami lah ya. Jangan kita berahsia sangat bersama dengan isteri kita. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada tetamu-tetamu kita, Encik Zaid, Kat dan juga Shikin atas perkongsian, atas tips yang dikongsikan. Kita harapkan terutamanya untuk pasangan-pasangan pengantin yang baru berdirikan rumah tangga dapat sedikit manfaat dari apa yang kita kongsikan untuk hari ini. Ya, dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Begitulah kehidupan. Ada perkara yang kita kena pendamkan, ada perkara kita kena rahsiakan, ada perkara yang kita kena wawarkan untuk kata orang kesihatan bersama, untuk kebahagiaan bersama dan sebagainya. Tetapi untuk kesihatan, kalau boleh kita nak share-share, kita nak sama-sama sihat. Pastinya bersama saya di studio bukan lagi rahsia. Berdiri di sebelah saya sedondon nampaknya kita hari ini adalah Datuk Azri Muhammad Razi selaku pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Apa khabar Datuk? Baik, sihat Syirah. Sihat alhamdulillah Datuk. Okey ya semua? Alright. Okey Datuk, untuk hari ini apa cerita kita untuk hari ini Datuk? Okey, terima kasih Syirah. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Syirah, sebenarnya saya baru balik pulau Syirah. Pulau Mabul, saya jumpa orang Sabah kat sana. Alhamdulillah ya, ramai pengguna-pengguna setia dekat Sabah Syirah. Dan sebenarnya walaupun saya di Sabah Syirah ya, cuaca yang panas orang kata Syirah ya, tapi
Tapi alhamdulillah Syira, dengan cuaca yang panas sekalipun Syira ya, saya kata orang tu kulit saya tak sunburn. Sebab apa? Saya minum minuman Super White yang mana dalam tu ada formulasi sunblock. Dan bercakap dengan produk Viasia Syira ya, kalau anda ya wanita, kita ada jus untuk wanita, kita ada ladies collagen Syira, dan hari ini saya bawanya untuk anda semua minuman kesihatan Platinum Drink ya, yang mana Platinum Drink Viasia ni dah lama dekat pasaran Syira ya, melebihi 10 tahun alhamdulillah ya, tempoh yang panjang ya. Pengguna-pengguna yang amalkan Platinum Drink ni rata-rata cukup berpuas hati Syira, yang mana kesihatan bertambah baik, tenaga luar biasa Syira ya, rasa lebih bertenaga, lebih ceria kehidupan ya. Lepas tu pula badan dah tak lengah-lengah, dah tak ada sakit-sakit Syira. Dan kalau tengok kat kaca TV sekarang Syira ya, inilah senario biasa yang berlaku ya di kalangan mak-mak kita, ayah kita ya. Kadang-kadang dekat kampung mereka ni kurang bertenaga, rasa cepat letih ya, tambah-tambah lagi disebabkan oleh faktor usia. Kita sebenarnya kadang-kadang disebabkan oleh faktor pemakanan yang tak sihat juga, kita terdedah dengan ancaman kesihatan, penyakit-penyakit berbahaya. Dan kalau tengok dekat satu analisa terbaru mendapati ya, 1.7 juta rakyat Malaysia berhadapan dengan penyakit 3 rangkai Syira ya. Dan istimewanya Platinum Drink Viasia ni menggabungkan ya makanan yang tinggi dengan formulasi antioksidan yang sangat-sangat baik untuk kesihatan tubuh badan. Sebab tu saya kata, kalau anda nak tingkatkan kesihatan, nak rasa lebih cergas, lebih bertenaga Syira, nak lebih sihat, jangan lupa dapatkan Platinum Drink ni. Sebab apa? Dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesejahteraan hidup kita. Sebab apa? Kalau tengok ya, makanan-makanan yang tinggi antioksidan ya, formulasi buah-buahan, herba-herba yang sangat-sangat baik untuk kesihatan. Pada saya Syira, Platinum Drink ni adalah formulasi yang sangat-sangat premium ya. Kalau anda amalkan ya, seawal pengambilan badan rasa lebih cergas, lebih bertenaga. Tambah-tambah lagi Syira, tak lama lagi dah nak menjelang bulan Ramadan ya. Semua orang nak tingkatkan amal ibadah. Kata orang tu bulan Ramadan ni adalah bulan yang penuh keberkatan ya. Maksudnya kita nak tingkatkan ibadah, kita nak berjaga bangun malam dan sebagainya ya, perlu tenaga tambahan. Jadi solusinya jangan lupa minum Platinum Drink setiap kali waktu sahur dan juga waktu berbuka. InsyaAllah ya, anda rasa lebih cergas, lebih bertenaga, nak pergi masjid jalan pun boleh Syira. Rasa lebih bertenaga ya. Sebab apa ya, intipati bahan-bahan terbaik dalam ni Syira, antaranya ya, kita ada buah mulberry. Yang mana buah mulberry ni semua orang tahu ya, khasiat dan kehebatannya sangat tinggi dengan rumusan antioksidan yang sangat-sangat tinggi ya. Sebab tu kalau masyarakat Mapuche di Amerika Selatan ya, mereka percaya khasiat buah mulberry ni mempunyai nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi ya, sangat-sangat baik untuk kesihatan tubuh badan dan juga ya memberi tenaga tambahan. Tambahan lagi Syira, dalam ni juga ada manfaat daripada buah tin ya, yang mana kita ketahui khasiat buah tin ni Syira dapat membantu ya menyihatkan jantung, memadatkan tulang dan juga ya menjaga kesihatan tubuh badan secara menyeluruh. Selepas itu juga Syira ya, dalam Platinum Drink ni ada syak cartilage yang sangat-sangat baik untuk kesihatan sendi dan juga tulang. Kalau kita tengok kadang-kadang ya, ramai antara kita bila dah meningkat usia kadang-kadang Syira ya, lutut rasa lengah, naik tangga sikit dah penat. Lepas tu nak berjalan jauh pun tak boleh Syira. Solat pun kadang-kadang terpaksa duduk, tak boleh berdiri ya dengan sempurna. Sebab tu kalau saya Syira ya, saya amalkan Platinum Drink ni seawal usia muda untuk tenaga tambahan. Dan sebenarnya anda seisi keluarga boleh minum Platinum Drink ni Syira. Anak yang masih bersekolah, yang mungkin kata orang tu nak tenaga tambahan Syira ya, dan juga ya untuk perkembangan minda yang baik juga Syira. Sebab apa ya, dalam ada pemakanan yang baik ya, seperti kismis, kurma ya, kesemuanya sangat-sangat baik. Ada habatus sauda, saya kira ya, gabungan dalam Syira ada 65 buah dan herba yang terbaik ya untuk anda amalkan untuk kesihatan secara menyeluruh, dapat membantu membekal tenaga tambahan juga Syira. Dan bercakap mengenai harga Platinum Drink ni hanya RM99 saja Syira. Dan seterusnya selain daripada Platinum Drink, hari ini Syira saya juga bawakan dia Berry Slim Viasia, yang mana ini adalah produk terbaru Viasia untuk anda yang nak mencapai berat badan yang lebih ideal Syira. Kadang-kadang bila kita dah detox Syira, kita akan rasa lapar, betul tak? Jadi Berry Slim ni ada formulasi sangat-sangat istimewa, dapat membantu memberi rasa kenyang, membantu pelawasan. Lepas tu Syira, apa yang istimewanya, dapat membantu memerangkap minyak. Itu yang sangat istimewa. Dan paling penting formulasi Berry Slim ni tanpa kolagen ya. Biasanya kadang-kadang produk detox lain dekat pasaran Syira ada rumusan kolagen dan sebagainya. Yang ni formulasi tanpa kolagen. Dan paling penting kalau anda lihat, saya nak buat demonstrasi dekat TV sekarang Syira. Dalam gelas yang berisi air ni ada larutan minyak kat atas ni. Yang mana saya tuang je serbuk Berry Slim ni, kejap lagi anda dapat lihat ya. Yang mana segala lapisan minyak ni Syira, dia akan serap. Kemudiannya dia akan tersisa dekat bahagian bawah yang mana sangat baik ya untuk anda yang kata orang tu suka makan makanan yang berminyak. Kadang-kadang kita makan makanan yang berkalori tinggi, makanan yang bergoreng dan sebagainya. Nampak tak Syira? Segala minyak dekat bahagian atas tu dah termendap ke bahagian bawah. Dan kesan pengambilan Berry Slim ni anda dapat rasai ya seawal 4 hingga 6 jam yang mana kita akan ketandas untuk membuang segala lebihan makanan yang kita makan tak terhadam tu Syira. Dia akan lebih lawas, perut kita akan rasa lebih ringan Syira. Kalau saya akan minum Berry Slim ni setiap kali selepas makan berat ataupun waktu malam sebelum tidur Syira. Dan yang terakhir hari Syira saya bawa ni dia lotion panas asli, lotion urutan seberguna. Untuk luaran ini adalah lotion panas yang sangat-sangat baik Syira ya. Kadang-kadang kita ni lengur-lengur badan, sendi kita kebas, rasa kata urat tak berapa, kata orang tegang dan sebagainya. Lotion panas asli ni selain dapat membantu mengurangkan rekahan, mengurangkan selulit, anda juga boleh gunakan Syira ya untuk urutan luaran. Dan paling penting ya, lotion panas asli ni memang sesuai sangat untuk urutan. Sebab apa ya, dia
lotion yang sangat-sangat lincih ya, yang mana sangat bagus untuk anda nak berurut Syira, mengurangkan kata orang tu lengan-lengan badan, sakit-sakit lutut dan sebagainya, dan juga sangat-sangat hangat. Jadi guna sikit dah cukup. Lotion panas asli Asia harga RM26 saja di toko-toko jamu. Dan juga ya, kalau anda mungkin nak kelainan Syira, kadang-kadang dah guna macam-macam lotion kat pasaran Syira ya, kita rasa mungkin kurang hangat, kurang selesa ataupun terlalu berminyak, tidak meresap, tetapi lotion panas asli ni sangat-sangat istimewa formulasinya. Dari segi tekstur dia sendiri Syira ya, dapat membantu mengekalkan ya kesihatan dan juga kecantikan kulit. Jadi secara ringkasnya hari ini untuk anda semua ya, saya kira anda yang dah berusia ke masih muda Syira yang inginkan kesihatan yang berganda, nak tingkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan, jangan lupa dapatkan Platinum Ring V Asia Syira. Harga di pasaran RM99. Kita ada promosi yang luar biasa juga di Jombai.my ataupun di toko-toko jamu. Dan juga boleh buat belian di Shopee Syira ya. Dan kalau bulan puasa jangan lupa minum setiap kali waktu pagi, waktu kita sahur Syira, minum Platinum Ring ni dulu ataupun waktu malam sebelum tidur. InsyaAllah ya, anda akan berpuasa dengan penuh bertenaga, penuh keceriaan, rasa badan kita lebih luar biasa Syira, lebih bertenaga. Dan juga Syira ya, untuk anda yang nak capai berat badan yang lebih ideal raya nanti Syira, kadang-kadang kita berpuasa ni kita makan berlebihan. Jangan lupa minum Berry Slim V Asia ni. Harga RM40 saja Syira. Dan juga lotion panas asli, lotion urutan luar ni harga dia RM26 saja. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu pastikan V Asia baru beli, sebab V Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk-produk herba berkualiti pada harga yang mampu milik Syira ya. Bagi anda yang nak potongan diskaun istimewa, jangan lupa dapatkan di toko-toko jamu berhampiran. Boleh buat belian di Shopee. Jangan lupa follow TikTok saya Syira, Dato' Azrael V Asia, yang mana banyak perkongsian kat sana, banyak tips-tips kesihatan dan kecantikan. Dato' Azrael V Asia Syira ya. Dan juga kita ada buat promosi juga di TikTok Shop. Kalau anda nak konsultasi secara percuma, hubungi online kami 1-800-88-3990. Saya ulang balik, 1-800-88-3990 Syira. Dan juga dengan setiap pembelian rangkaian produk V Asia, kita juga turut salurkan kepada Yayasan V Asia untuk membangunkan mereka yang memerlukan. Termasuklah Syira, bulan puasa ni kita juga banyak buat infak Ramadan. Jadi jangan lupa sambil membeli, sambil menderma insya-Allah ya. Anda juga ada bahagian tersendiri Syira. Baik. InsyaAllah jumpa lagi Syira. InsyaAllah jumpa lagi. Sama-sama. Terima kasih banyak-banyak Dato' Azrael Muhammad Razif selaku pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Terima kasih banyak-banyak kepada penonton-penonton. Kita nak berhenti berehat seketika. Anda jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kami dah sedar tak sedar kita dah pun sampai di penghujung siaran hari ini. Jadi terima kasih kepada anda semua yang setia bersama kami dan juga sudi berkongsi pengalaman anda dan juga pendapat anda di Facebook WHI. Dan berbaki beberapa minit lagi, kalau boleh kami nak berikan ataupun kami nak bacakan sedikit komen daripada rakan-rakan kita di Facebook, antaranya dari Puan Nurul Atilia, katanya dari awal perkahwinan sampai sekarang dah 22 tahun. Dalam perkahwinan saya lebih suka untuk tidak berkongsi dengan orang luar kerana bagi saya aib saya nak suami saja, biar kami saja yang tahu untuk kami perbaiki sesama sendiri. Mungkin tadi kita dah baca tapi saya bacakan sekali lagi. Saya nak tekankan kat situ. Okey, baik, dan ini bukan komen berkaitan dengan topik tetapi komen-komen berkaitan dengan cuaca. Okey, banyak saya baca tadi, kata Izafir Aziz, cuaca tempat saya pun panas sangat-sangat tapi dalam jam 3 pagi hujan renyai-renyai. Lepas tu Farida berkata kat Kajang dah hampir seminggu tak hujan. Okey. Kata Farhan, dengan adanya cuaca panas cepat kering jemur pakaian di luar. Betul, saya setuju Farhan. Dan juga Faridah juga berkata kat kampung ada sungai, jika panas ni boleh selam dalam sungai. Apa pun jaga kesihatan anda, banyakkan minum air. Betul tu. Okey, baik, kami di Wanita hari ini selesai episod untuk hari ini, selesai tugas kami untuk hari ini dengan topik kami rahsia dalam rumah tangga. Apapun anda di luar sana, jaga diri baik-baik, minum air, kalau boleh kurangkan aktiviti di luar rumah dan sebagainya. Dan kami akan kembali lagi pada Isnin depan dengan topiknya apa punca tak kahwin. Saya tak nak awak tujukan soalan ni pada saya, jadi saya tujukan soalan ni kepada anda semua yang belum lagi berkahwin. Apa punca tak kahwin? Hari Isnin kita kupas topik ini. Jangan lupa saksikan AJL yang ke-38 hari Ahad ini. Okey, baik, kita nak berhenti di sini. Selesai untuk hari ini. Assalamualaikum. Jaga diri, loves. Bye-bye. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati
aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia.